Okay, hari ini kita buat revision tentang sebatian karbon. Sebatian karbon ni apa yang perlu awak ingat adalah siri homolog untuk sebatian karbon lah. Kita ada siri homolog kat sini, kita ada alkana, kita ada alkina. Okay. Jadi apa yang perlu awak tahu kat sini, okay, buat nota sikit ni. Hari ni kita belajar berkenaan dengan sebatian karbon. Kalau awak print dah benda ni, awak boleh tulis lah. Sebatian karbon. Dalam sebatian karbon, awak belajar tentang siri homolog. Okey, siri homolog. So, siri homolog yang awak belajar dalam tajuk ini adalah yang pertama, alkana. Yang kedua, alkina. Yang ketiga, alkuna. Yang keempat, alkohol. Okay. Yang kelima, asid karboksilik. Dan yang keenam adalah ester. Okey, itu yang kita belajar. Okey. Jadi, daripada sini kita boleh tahu daripada siri homolog. Yang kedua, awak boleh tahu tentang formula bagi siri homolog. Di mana alkana formula amnya adalah CnH2n plus 2. Okey. Alkina siri homolog dia apa dia? Alkina. Sorry. Okey, formula untuk alkina. Kalau kita tengok buku teks muka surat 71. Okey, kalau ada buku teks, buka buku teks muka surat 71. Alkina, okey, dia punya formula dia adalah CnH2n. Kalau alkuna CnH2n juga tapi tolak dengan 2. Kalau alkohol CnH2n plus 1 OH. Tu kita kena ingat hak ni. Okey, duduk di muka surat berapa? Muka surat 71 tu. Lepas pada tu kalau asid karboksilik CnH2n plus 1 COOH. Ester pula CmH2m plus 1 COO CnH2n plus 1. Gini. Lepas tu awak kena tahu apa dia? Kena tahu kat sini alkana N ni start dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Alkina N ni start dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Alkuna ni pun sama. N start dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Alkohol N start dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Asid karboksilik N start dengan 0, 1, 2, 3. Okey. Asid karboksilik N start dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey. Manakala ester M dia start dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Tetapi N dia ni start dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, ni yang patut awak tahu. Okey, yang seterusnya yang perlu awak tahu selain daripada formula adalah kumpulan berfungsi. Okey, kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi ni maknanya kita nak kenal. Alkana nak tengok mana? Nak tengok bila dia punya ikatan adalah ikatan tunggal antara atom-atom karbon. Okey, ni kita panggil alkana. Bila dia ada ikatan C, single bond C. Okey. Kalau alkina, nak kenal alkina, kita kena tengok bila ada ikatan double antara C dengan C atom. Ni kita panggil alkina. So, dia tak bubuh H kat sini. Sorry. Okey, so ini kita panggil alkina. Kalau alkuna pula, C ikatan ganda 3C. So,
Kalau alkohol pula, hujung dia ada OH. Tu kumpulan alkohol. Kalau asid karboksilik pula, hujung ada C double bond O, kat sini OH. Kalau asid karboksilik pula, C double bond O, okey, ni ada ikatan, kat sini O. O ni dia ikat dengan sesuatu tetapi tidak H. Kalau ikat dengan H, dia akan jadi asid karboksilik. Maknanya sini bukan H. Okey, bukan H. Okey, itu yang pertama kena tahu. Okey, lepas tu bila dikata nama kumpulan berfungsi, okey, dan apa tu seterusnya, okey, masih lagi refer kepada muka surat 71. Ni kita panggil kumpulan berfungsi. Lepas tu kita perlu tahu tentang nama. Nama kumpulan berfungsi. Okey. Kalau untuk alkana, nama dia adalah ikatan tunggal antara atom karbon. Kalau alkina pula, dia adalah ikatan ganda dua antara atom karbon. Okey. Kalau alkuna, ikatan ganda tiga antara atom C. Okey. Kalau OH, nama kumpulan berfungsinya adalah hidroksil. Okey. Kalau asid karboksilik, nama kumpulan berfungsinya adalah karboksil. Okey. Kalau ester pula, nama kumpulan berfungsinya adalah karboksilat. Okey. Selain daripada itu, apa lagi yang perlu tahu adalah tiga-tiga ni. Okey, oleh kerana tiga-tiga ni tak ada O, maka tiga-tiga ni dikenali sebagai hidrokarbon. Okey, dikenali sebagai hidrokarbon. Okey, hidrokarbon, kenapa kita kata dia hidrokarbon? Sebab dia tak ada O. Dia hanya ada H dengan dia hanya ada C dengan H sahaja. Okey, selesai. Kemudian kita pergi kepada bahagian yang kedua. Ni boleh ikut Boleh faham ke sini? Boleh ke? Ada 4 orang je ni, seorang 4 orang je ni. Boleh cikgu. Boleh Okey. Jadi hak ni kita kena ingat lah, kena ingat kena ingat. Okey. Lepas pada tu bila kita dah selesai ni, kita pergi kepada satu-satu. Bila awak dah ingat ni, awak dah ingat, okey, kena ingat apa dia? Kena ingat siri homolog kita belajar ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Okey, kemudian kita tahu tentang formula untuk setiap siri homolog. Kita kena tahu kumpulan berfungsi untuk setiap siri homolog dan kita kena tahu nama bagi kumpulan berfungsi tersebut bagi setiap siri homolog. Dan daripada siri homolog ini kita boleh tahu bahawasanya ada 2 kumpulan, satu dikenali sebagai hidrokarbon, okey, dan 3 lagi. Okey, 3 hidrokarbon, 3 lagi bukan hidrokarbon. Hidrokarbon ini dia hanya ada karbon dengan hidrogen sahaja. Kalau dia ada O, maka dia bukan hidrokarbon. That's why lah hidrokarbon hanya alkana, alkina dan alkuna. Okey, selesai. Hope awak kena ingat di muka surat pertama. Okey, muka surat yang kedua pula, okey, perkara yang kedua yang awak perlu hafal adalah tentang bilangan atom karbon. Okey, bilangan atom karbon. So, bila kita ada bilangan atom karbon, okey, dengan nama induk. Nama induk. Ni kena ingat. Okey, apa maksud dia? Kalau C1, nama dia kena met. Kalau C2, nama dia at.
Kalau C3, nama dia prop. Ni kena ingat juga ni. Kalau tidak, kita tak tahu nak bagi nama. Okey, kalau C4, nama dia boot. Kalau C5, nama ke apa C5? Okey, C5 nama ke apa? Pen. Pen. Okey, C5, pen. C6, Hex. hex. C7, hat. C8, Op. op. C9, non. Okey. C10, Deck. 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 Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, awak perlu tahu tentang kumpulan apa tu, tentang siri homolog tadi pula. Siri homolog tadi, okey, katakanlah kita ada siri homolog. Ni dalam bahagian kita nak nama ni siri homolog. Okey, lepas tu kita pergi kepada akhiran dia. Okey. Kalau siri homolog, kita ada apa dia tadi? Kita ada alkana, kita ada alkina, kita ada alkuna, okey. Kita ada apa tu? Kita ada alkohol. Kita ada asid karboksilik dan kita ada ester. Okey. Nama akhiran untuk kumpulan ini, kalau ana, akhir dia ana lah kat belakang. Kalau alkina, akhir nama dia ina lah kat belakang. Kalau alkuna, akhir nama dia una lah kat belakang dia ni. Kalau alkohol, akhirnya adalah ol kat belakang. Kalau asid karboksilik, akhirnya adalah oek. Dan ester, akhir dia adalah owat. Jadi kalau kita nak tahu nama dia ester, okey, kat belakang ada owat. Kalau kita nak tahu asid karboksilik, kat belakang dia ada oil. Jadi kalau kita ambil contohnya, katakanlah Kak Cikgu ambil contoh, kita nak ambil add. Add dia pergi kepada alkana. So, nama dia akan jadi etana. Gitu. Kalau add pergi kepada alkuna, dia akan jadi etuna. Kalau add pergi kepada asid karboksilik, dia akan jadi asid etanoik. Gitu. Okey, boleh ni? Kalau pen pergi kepada alkohol, dia akan jadi pentanol. Okey, itulah nama dia nya. Okey, tu kita punya basic dia untuk siri apa tu, sebatian karbon. Jadi yang perlu awak ingat, okey, tadi kena ingat. Okey, yang kedua, kita kena ingat dari segi nama dia. Kalau C1 nama gapo, C2 dia punya induk dia, mula-mula kita nak sebut. Kalau C1 mat, C2 add, C3 prop. Sebab itulah bila awak diberi satu nama siri apa tu, nama siri homolog, katakanlah dia kata pentana. Kalau pen tu kita tahu C5. Ana makna dia kumpulan alkana, maknanya C5. Okey, H berapa? H berapa? Dalam kepala ada dah. Kalau ana, formula am dia adalah Cn H2n plus 2. Maka kalau C5, H sama dengan 12. Gitulah kita nak kait. Okey, bila kita dah kuasai muka surat pertama dengan muka surat kedua ni. Jadi kita kena hafal situ. Kalau kita tak hafal, kita tak boleh nak buat lah. Okey, kita tak boleh nak bagi nama dan kita tak boleh nak kait. Okey, nak kait. Daripada nama tu nak terbitkan formula formula sebatian tersebut. Formula sebatian karbon tersebut kita tak boleh nak buat. Okey, apa tak boleh nak buat? Sebab kita tak ingat. Okey, nama prop, nama boot tu C sama dengan berapa. Tu dia punya kesal dia lah. Jadi kalau orang kata butana tu, awak tak ingat boot tu C berapa. Dia bila tak tahu boot tu C berapa, anak tahu kumpulan alkana. Tapi boot tu tak tahu berapa, maka kita tak boleh nak buat formula molekul bagi sebatian tersebut. Tu kesal dia. Okey. Boleh faham ke situ? Okey, bolehkah? Ada soalan nak tanya? Boleh. Boleh, Okey. Kemudian kita pergi kepada bahagian yang ketiga.
Bahagian yang ketiga, bila kita melibatkan C dengan H, okey, C dengan H, C dengan H, awak kena tahu tentang EV, electron valence. Okey, C electron valence dia 4, H electron valence dia 1. Nak royak gapa dia sini? Nak royak C ni hanya boleh mengikat 4 ikatan saja. H ini hanya boleh ikat dengan 1 ikatan saja. Tak boleh lebih. Sebab itulah kalau kita ambil C sama dengan 2 untuk kumpulan alkana, contohnya C2H berapa? C2H berapa? Alkana ni dia punya siri homolog dia adalah CnH2n plus 2, maka C2H sama dengan 6. Jadi bila kita nak lukis satu, kita tahu dia kumpulan anak, maka ikatan apa tu dia punya kumpulan berfungsinya adalah C, ikatan tunggal dengan C, maka H kita letaklah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Gitu. Kalau kita katakan kita ambil kumpulan alkina, okey, alkina, formula am kena ingat CnH2n. Kalau kita ambil C2, H adalah sama dengan 4. Jadi bila kita nak lukis, okey, nak lukis kat sini, H sama dengan 4, 1, 2. Kat sini 1, 2. Maka C ni kena ikat 2 lagi dengan karbon ni. Barulah ikatan dia jadi 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dia jadi alkina. Kalau kita nak buat alkuna pula, alkuna, okey, alkuna, formula am dia CnH2n tolak 2. Bila tolak 2, kalau C ni sama dengan 2, H sama dengan 2 kali 2, 4 tolak 2, 2 juga. Maka C, H ada 2 gini. Jadi kalau C ni nak jadi 4, maka dia kena ada 3 ikatan kat tengah. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 jadi alkuna. Okey, jadi di sini cikgu nak tekankan supaya awak perhati C ni hanya boleh ikat 4 ikatan saja. Bila awak lukis, awak kena bilailah 1, 2, 3, 4. Cukup oktet. 1, 2, 3, 4 cukup oktet. Sama juga sini. 1, 2, 3, 4 oktet. 1, 2, 3, 4 oktet. Yang ni pun 1, 2, 3, 4 oktet. 1, 2, 3, 4 oktet. Sebab dia nepak saja elektron. Jadi dah dapat 4. Jadi dia dah jadi oktet. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Boleh ikut setakat ni? Boleh ikut? Boleh cikgu. Boleh. Okey. So kita pergi kepada contoh seterusnya. Okey. Oh, dia dah ambil itu dah. Contoh seterusnya cikgu nak pergi kepada dia punya sifat kimia dia ni. Okey. Sifat kimia. Cikgu tak cukup rupanya buat bahagian kosong ni. Okey, so kita conteng dekat sini lah. Okay, conteng kat sini. Cikgu nak pergi kepada, kita ada alkana ni. Kita ada alkana, kita ada alkina, kita ada alkuna, kita ada alkohol, kita ada asid karboksilik. Tapi skalanya kita buat sampai 3 ni je. Okey, so ni. Yang perlu tahu untuk 3 ni, tiga ni bila dia terbakar dengan oksigen, okey, berlebihan, dia menghasilkan 2 saja bahan. Ni kita kena ingat ni. Okey ni. Awak ngapa? Kalau awak katakanlah awak ngapa tengok buku teks, cuba buat nota. Conteng-conteng macam cikgu conteng gini lah. Okey, bila conteng-conteng kita mudahlah ni ingat ni. Kita nak kecek, nak oyak ke sains tak ada depan. Jadi kita kecek sore sambil conteng-conteng atas kertas. Okey, tu. Lepas tu kena tahu jugalah sifat kimia bagi alkana. Alkana ni
macam cikgu ayat pagi tadi kan, dia oleh kerana dia dah tepu. So, dia hanya boleh melalui tindak balas penukar gantian. Macam mana penukar gantian? Contohnya dia bagi contoh kalau CH4 ni. Penukar gantian ni dia react dengan halogen. Ni contohnya Br2. So dia misi dengan kehadiran ultraviolet ni untuk Ana ni. Misi kehadiran ultraviolet, barulah kita buat Br ni kan jadi radikal ni. Br jadi radikal, maka dia attack H, C dia attack CH keluar. So bila H keluar, kalau H kat sini keluar, maka Br masuk sini. So tinggal H, sini H. H yang keluar combine dengan Br jadi HBr. Gitu. Tu. Jadi kita kena tahu hok tu sifat kimia. Okey, so cikgu rasa setakat ni saja hok cikgu nak terai dari segi nota awak. Okey, sifat kimia tu awak boleh ambil nota sendiri, refer kepada buku teks sebab cikgu nak pergi kepada soalan pula. Okey, contohlah. Okey, kita pergi contoh dulu. Okey, sifat kimia ni kita pergi kemudian. Kita pergi lepas pada ni. Okey, ni kita nak tengok contoh. Contoh tentang siri homolog. Soalan yang pertama dia kata apa dia kat sini. Dia kata sebatian Q adalah hidrokarbon. Bila kita kata sebatian Q ni hidrokarbon, dalam kepala awak kena ingat hidrokarbon adalah alkana ataupun alkina ataupun alkuna. Okey, 3 tu. Lepas tu diberi formula molekul bagi sebatian Q adalah C5H10. Daripada C5H10 ni kita tahu bahawasanya formula amnya adalah CnH2n. Sebab apa? Sebab N tu kalau sama dengan 5, H10 maknanya 5 kali 2, 10. Maknanya ia adalah sebatian alkina. Daripada situ kita tahu alkina. Sebab tu kita kena ingat ni. Ni kita kena ingat ni. Formula AM tu memang kita kena ingat. Kalau kita tidak ingat formula AM, maka kita tak boleh nak kenal pasti C5H10 tu kumpulan mana. Jadi bila dia kata hidrokarbon, dalam kepala kita tahu alkana, alkina, alkuna. Okey, tapi bila dia bagi formula molekul, maka daripada formula molekul kita ingat. Okey, ni C5H10 terbit daripada formula CnH2n. Maka kita tahu Q tu adalah alkina. Okey, lepas tu soalan dia kata lukis formula struktur bagi mana-mana dua isomer Q. Okey, sedapnya awak duduk depan cikgu sebenarnya. Cikgu suruh awak lukis, lepas tu cikgu tengok awak lukis betul ke tidak. Ni awak tidak duduk depan cikgu, agak susah lah. Okey. Kau nak lukis dulu, lepas tu buka skrin. Buka kamera, tunjuk ke cikgu. Boleh lagu tu? Boleh? Jadi supaya cikgu ayat tadi lah. Kalau kita nak buat isomer, kan macam tadi kan. Kita buat gana mula-mula, nak lukis isomer. C dulu kan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita pun buat double bond duduk di karbon nombor 1. Kita pun bilang H sama dengan 10. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bila C tu kena ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bila kita bilang lagu tu, H mesti cukup 10. Tak percaya bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapatlah kita C5H10. Okey, so kita buat. Lepas tu kita boleh bina lagi. Okey, kita ambil rantai panjang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita alih ikatan duben. Letak tak sini pula. Lepas tu lain ni kita bubuh H. Okey, so kita bilang C. 1 ikatan pada C kena 4. 1 baru ada. Jadi tambah 3. Okey. 3. Kita bilang C tu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boleh juga. Tak samalah. Ni ikatan dubai duduk di karbon nombor 1. Ni ikatan dubai duduk di karbon nombor 2.
Kalau cikgu alih buat rantai panjang lagi 1, 2, 3, 4, 5, cikgu pun alih ikatan dubel duduk sini contoh. Kalau cikgu alih ikatan dubel duduk sini, cikgu bilas sini 1, 2, ikatan dubel duduk di karbon nombor 2. Sini 1, 2, ikatan dubel duduk di karbon nombor 2. So, hak ni dengan hak ni serupa. Serupa. Maka cikgu tak boleh nak alih dah lah. Ikatan dubel tu tak boleh nak alih. Maknanya hak ni tak ada. Hak ni adalah sama dengan hak ni. Jadi ikatan rantai panjang 5 tu kita tak boleh nak bentuk dah. Kita bila tak boleh nak bentuk ikatan rantai panjang, maka kita pendek rantai panjang daripada 5 jadi 4. 1, 2, 3, 4. So lagi C, tak boleh letak ujung kiri, tak boleh letak ujung kanan. Katakanlah kita nak letak sini. Bolehlah. Letak C tu. Maka kita pun letaklah ikatan dubel di situ. Ikatan dubel. Maka kita pun bilailah H. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi tak ada H pada C nombor 2 ni. Okey, C ni pula 1, 2, 3, 4. C ni pula 1, 2, 3, 4. Sini pula 1, 2, 3, 4. Kita letak gitu. Lepas tu kita bilai cukup ke tidak 10 ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, betul. Okey. Dapat satu lagi isomer. Kita nak tahu isomer ni, kalau kita nak tahu isomer, dia kata isomer ni, mesti kita kena tengok formula molekul dia sama. Okey. Yang tak sama adalah formula struktur ni, beza. Ni. Okey, makna formula molekul sama, bilangan C sama dengan bilangan H pun sama. Iaitu kalau sini kita bilai C5H10, hak ni pun kita akan bilai C5H10, hak ni pun kita akan bilai C5H10. Cumanya formula struktur saja berbeza. Cikgu boleh buat soal lagi dalam bentuk rantai panjang ni sama dengan 2. So katakan sama dengan 4. So cikgu boleh 1, 2, 3, 4. Cikgu letak C alkil duduk di karbon nombor 2. Cikgu alih ikatan dubel daripada karbon nombor 1 tadi pergi ke karbon nombor 2. Okey. Jadi cikgu pun penuhlah H dia. 1, 2, 3, 4. Bila H? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita bila H memang betul dah. Okey. Ne 9, 10. Ni isomer belaka. Bila kita bila C dengan H tu sama formula molekul. Okey, selesai. Dan cikgu nak pergi kepada nama. Nak namakan isomer, bila dia ada ikatan dubel, awak kena bila karbon, biar ikatan dubel duduk di karbon kecil. Contohnya ikatan dubel duduk sini. Maka kita start 1 sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, boleh. So nama apa untuk yang pertama ni? Nama gapo yang pertama tu? Nama apa? Okay, siapa nak jawab nama apa? Jawablah siapa-siapa. Kita tak ramai ni. Kau tinggal cikgu sore je ni. Ada ke tak ni? Azianti? Cikgu, pena. Pen? Pena. Pen? Ikatan dubel duduk di karbon nombor berapa? Nombor 2. Nombor 1 ni. Ni 1 ni. Duduk nombor 1 ni. Dia akan jadi pen 1 ena. Boleh? Boleh, Hak cikgu. ni? Hak ni? Hak yang kedua ni? Hak yang kedua ni? Azianti. Pen. Pen? Pen 2 ena. Pen 2 ena. Okey. Yang ni? Anis.
Anis Kristina. Anis Kristina, yalah, ya kan Anis Kristina. Cikgu tak ingat, cikgu ingat Anis lah. Anis? Kan Anis tak ada ni? Saat ni Anis dah. Saat ni Anis dah. Oh, bukan Azianti. Ada. Azianti ada ke tak ni? Ada cikgu. Ada. Azianti boleh kau tak nak namakan Aisoma ni? Boleh. Ha? Boleh kau tak nak namakan Aisoma ni? Boleh cikgu. Apa dia? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Cuba namakan yang ni. Apa nama dia? Apa nama dia? Okey, nama dia apa Azianti? Okey, siapa nak bantu? Siapa nak bantu? Okey, bila kita nak namakan ni, kita kena tengok ikatan double duduk sini, maka kita start satu sini. 1, 2, turun bawah 3, pergi straight 3, 4. Okey. Jadi rantai panjang dia 4. Jadi ada satu C ni tak termasuk rantai panjang. C ini kita panggil kumpulan alkil. Tu. Jadi bila kita nak namakan dia, kita kena start dengan kumpulan alkil dulu. Kumpulan alkil duduk mana? Karbon nombor 2. So dia akan jadi 2. Okey, alkil group C sama dengan berapa? 1. So 1 dia akan jadi metil. Rantai panjang berapa? 4. So dia akan jadi but. Okey. Ikatan double duduk di karbon nombor 1. 1. Okey. Ena. Tu dia jadi 2 metil but 1 ena. Okey. Boleh faham ke tu? Cikgu. Ya. Cikgu, apa kena berbual metil? Metil. Kenapa kena buang metil? Sebab C ni, nampak tak C ni? Tak termasuk rantai panjang. Kita kena cari rantai panjang. Tadi kita kata pen sebab rantai panjang dia 1, 2, 3, 4, 5 naik. Sorry, 5. Bila 5 dia akan jadi pen. 5 jadi pen. Sama juga yang kedua ni, kita bilang rantai panjang 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia pen. Sekarang ni, yang ketiga ni, bila kita kira rantai panjang 1, 2, 3, 4 saja. Kalau 4 dia jadi but. Lepas tu, asal dia C kena ada 5. Duduk mana so lagi? Dia duduk sini. Duduk di karbon nombor 2. Tak termasuk rantai panjang. Jadi bila C tak termasuk rantai panjang, dipanggil C ni adalah C kumpulan alkil. Kumpulan alkil. Jadi kumpulan alkil ni duduk di karbon nombor 2. Jadi bila kita nak nama, syarat dia kena royak dulu kumpulan alkil duduk mana. Kumpulan alkil ni samalah kalau C1 metil, kalau C2 etil, kalau C3 propil, kalau C4 butil. Dia lagu tu. Belakang dia kena in sebab dia kumpulan alkil. Jadi sekarang ni bila C1 ni metil ni duduk di karbon nombor 2, maka nama dia akan jadi 2 metil. Rantai panjang berapa? 4, jadi but. Okey. Ada ikatan double duduk mana? Karbon nombor 1. So 1. Ina. Ina ni maknanya ada ikatan double duduk mana? Duduk di karbon nombor 1. Okey. Boleh dah situ? Boleh ke tidak tu? Boleh. Okey, so cuba namakan yang akhir sekali tu. Namakan yang ni. Okey, boleh?
Cikgu nak tanya Anis Fasiha. Anis Fasiha boleh tak bagi nama yang ni sini Fasiha yang keempat ni? Dua Dua. dua met dua Metil. metil Aha. but But. but But. but dua enak. Pandai. Okey, betul. 2 metil but 2 enang. Jadi kita bilang rantai panjang juga. Start yang pertama kena bilang rantai panjang nak tahu berapa. Jadi 1, 2, 3, 4. 4. Tu yang but tu. Ni tak termasuk rantai panjang. Duduk mana karbon nombor 2? C1 metil duduk di karbon nombor 2. Okey, ada double bond. Dia kumpulan ina. Duduk mana double bond? Duduk di karbon nombor 2. Jadi 2 metil, but 2 ena. Okey, inilah isomer. Jadi di sini dia tidak nak banyak ketemu. Cuma cikgu nak royak kawak macam mana nak membina isomer. Dia nak 2 je. Bila nak 2, tak payahlah fikir hak ni. Takut salah. Jadi buat 2 ni pun dah cukup untuk dapat 4 markah. 1, formula struktur betul, nama betul, formula struktur betul, nama betul. Dapatlah 4 markah untuk isomer. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada? So, tak ada soalan nak tanya? Okey. Jadi, cikgu nak bagi homework untuk kita bincang minggu depan ni. Awak ada kemudahan ke untuk print out ni semua ni? Ada kemudahan tak? Cikgu nak suruh buat hak ni. Ni hak ni. Tak payah hantarlah kat cikgu ni. Ataupun buat dulu gini, atas. Tapi cikgu nak awak atai kami ni. Hai kami ni. Tak payah itulah air kami ni sebab cikgu pun tak dia nak tanda juga cikgu rasa kalau hantar. Tapi kalau sudah awal, hantar awal ni. Okey. Cikgu nak ni. Okey, dia kata alkina. Ni soalan ni. Okey, dia kata dengan memilih salah satu daripada jisim molekul relatif, tentukan formula molekul, lepas tu lukis formula struktur, nyatakan nama bagi alkina tersebut. Nak tengok awak boleh dapat ke skor 4 markah. Okey, lepas tu yang kedua, cikgu nak suruh awak buat apa dia kat sini. Okey, hak ni tak boleh. Okey, hak ni je. Okey, hak ni je. 4 markah. Okey. Okey, so itu sajalah. Cikgu tak nak ambil masa banyak awak untuk petang ni. Mungkin awak nak rehat. So, cikgu harap apa yang kita dah bincang pada petang ni, awak boleh awak dah boleh faham. Okay, so cikgu tak si fokus banyak. Yang pentingnya, muka surat pertama ni, awak kena ingat belakang kita kena cikgu dah royak ni. Muka surat kedua pun kena tahu C1 sampai C10 nama dia gapo dan kaitan nama dengan kita nak royak nama bagi siri homolog. Okay. Kemudian kita nak tahu macam mana kita nak melukis isomer. Okey, itu saja untuk petang ni. So kita jumpa lagi insya-Allah. Cikgu nak ambil masa lain pun cikgu rasa awak full dah. Okey, so cikgu tinggal yang ni sebagai homework. Okey, yang ni sebagai homework. So, cikgu nak tengok berapa orang boleh dapat 4 markah. So, itu saja untuk hari ni. Okey, ada soalan nak tanya lagi sebelum kita berhenti? Ada nak tanya? Ada nak tanya tak? Tak ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada, cikgu rasa cikgu nak awak buat sosok ni. Ni. Hak ni, hak ni, hak ni. Buat untuk ketiga-tiga. Jadi maknanya untuk ketiga-tiga 1 4 markah.
markah, maknanya jawapan awak ni kan ada 12 markah semua sekali. Ambil untuk ketiga-tiga. Soalan ni dia suruh pilih kan? Dia suruh pilih. Pilih. Tapi untuk latihan awak ambil ketiga-tiga. So itu saja untuk hari ni. Okey, Assalamualaikum. Selamat berehat semua. Jaga diri belaka. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.